Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiy wa rasulih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuna wa qulubuna biyadik fa innama taqulu anta. Allahumma salli wa lahum rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Sambung balik Tamyiz Ghafilin Abu Lais As-Samarqandi. Rahmat dan kasih sayang Allah. Mana Fatimah ni? Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Saya melihat Umar menaiki berkenderaan unta di Abtah. Maka saya tegur, "Ya Amirul Mukminin, akan pergi ke mana kamu?" Jawabnya, "Mengejar unta yang terlepas dan lari dari Baitul Mal, dari bahagian sedekah." Maka saya pergi untuk mencari. Ali berkata, "Sungguh engkau telah menghina para khalifah yang akan terangkat sesudahmu." Yang akan diangkat, yang akan menjadi pengganti khalifah selepas Umar. Jawab Umar, "Ya Abul Hasan, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW, andaikan ada unta lari di tepi sungai Furat, nescaya Umar akan dituntut pada hari kiamat. Sebab tidak ada harganya seorang pemimpin yang mengabaikan kepimpinan kaum muslimin dan orang fasik yang mengganggu ketenangan kaum muslimin." Ini sifat kepimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab. Ali tengok dia duk naik unta, duk orang kata apa, duk berjalan ke sana ke sini tu cari unta. Tanya buat apa? Dia sedang mengejar unta yang terlepas daripada Baitul Mal. Terlepas daripada Baitul Mal, yang bahagian sedekah, ada orang sedekah kat Baitul Mal. Itu unta yang orang sedekah kat Baitul Mal itu terlepas. Dia Umar pergi cari. Pergi cari untuk tangkap balik unta tu. Dia Ali kata apa? Dia telah menyusahkan khalifah-khalifah yang akan datang. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar mengasaskan satu sunnah yang kena ikut. Di khalifah-khalifah lain kena ikut. Sebab itu satu sifat yang baik. Orang akan cakap nanti, "Umar boleh buat, kenapa kamu tak boleh buat?" Gitu maksudnya. Bila cakap macam tu, Umar cakap apa? Kalaulah ada unta hilang kat sungai Furat, Madinah dengan Furat ni jauh, Iraq, jauh. Jadi kalau terlepas kat sana, Umar tetap akan dipersoalkan sebab Umar memerintah sampai ke sana, ke sungai Furat. Begitu. Jadi maknanya ini pemimpin yang tidak ada tolak bandingnya selepas Nabi SAW, selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia menjaga semua kepentingan orang-orang Islam. Hari ini kita tengok kepentingan orang Islam tak dijaga, tak dipelihara. Berbeza dengan sifat-sifat pemimpin yang terdahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan berkata, Rasulullah SAW berkata, "Para wali abdal dari umatku tidak masuk surga kerana banyak sembahyang atau puasa." Kita ni ada ahli abdal, wali abdal, wali-wali yang menggantikan. Habis satu ganti. Ini para wali antara cabang-cabang wali yang banyak. Wali abdal ni dari umat Nabi Muhammad tidak masuk syurga kerana dia banyak semayang. Dia bukan orang yang banyak semayang. Maksud banyak semayang ni semayang sunat. Tak banyak puasa. Dia tak banyak puasa. Puasa sunat dia kurang. Puasa sunat pun dia kurang. Solat sunat pun dia kurang. Tapi dia wali. Tetapi Allah kasihan kepada mereka kerana kebersihan dada. Tapi mereka ini bersih dada mereka. Hebat dada mereka ini dengan nur. Dan tidak ada perasaan iri hati, tidak ada perasaan dengki, dan murah hati dan kasih sayang kepada semua kaum muslimin. Itu. Nak kata semayang tak banyak, nak kata puasa tak banyak, tapi hati mereka ini bersih.
Tidak ada dengki, tidak ada iri hati. Ada orang-orang macam ini. Yang dia kasih sayang dengan orang, ada. Yang mendekat dengan kita. Ini sifat kasih sayang yang diberikan, dipinjamkan oleh Allah kepada manusia. Abdul Wahab bin Muhammad Al-Fa'alani meriwayatkan dengan sanadnya dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, arba'un min haqqil muslimin 'alaika an tu'ina muhsinahum wa an tastaghfira limuznibihim wa an tad'u limudbirihim wa an tuhibba ta'ibahum. Empat macam kewajipan terhadap kaum muslimin. Ada 4 benda yang kita kena laksanakan. Tanda kasih sayang kita pada orang-orang Islam. Ada 4 yang kita laksanakan. Kena buat satu kewajipan. Yang pertama, membantu orang yang membuat baik. Bila orang buat baik, kena bantu. Apa saja kebaikan yang lakukan, kena bantu. Kena tolong dia buat kebaikan. Kita buat baik, dan bila orang buat baik pun kita kena bantu. Ta'awanu ala bir wa taqwa. Bantu tolong menolong antara satu sama lain, iaitu dengan apa? Perkara-perkara bir, kebaikan, wa taqwa, dan benda yang mendekatkan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Yang kedua, dan membacakan istighfar bagi yang berdosa. Ada orang lain berdosa, buat dosa, kita bacakan istighfar untuknya. Sebab tu sebelum tidur baca nastaghfirullahal azim. Tuju pada siapa-siapa yang kita berasa nak bantu dia. Ini kita tolong beristighfar pada orang lain, Allah mustajabkan istighfar itu. Yang ketiga, dan mendoakan orang yang terbelakang. Mungkin dia lambat, mungkin dia lewat, mungkin dia tak sampai hidayah kepada kita dulu, kita dapat dulu, dia tak dapat lagi. Orang yang lewat mendapat petunjuk, yang lewat daripada segala benda lah. Kita awal dah, kita duduk depan dah, jadi kita doa untuk dia. Mungkin dia tak apa nak apa, dia sakit, lambat, sihat dia. Kita sakit dah, sihat dah, kita doa untuk dia. Mungkin dia dalam keadaan susah, kita senang dah, kita doa untuk dia. Jadi benda-benda ni kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan cinta pada orang yang bertaubat dari mereka. Orang yang bertaubat, kita kena cinta dia. Maksudnya apa? Kita hari ni banyak benda yang terbalik yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Orang tu buat dosa, orang tu ahli maksiat, orang tu memang kita tahu perangai dia tak elok, zalim. Tapi bila dia bertaubat, kita masih pegang dengan perangai yang lama dia. Kita masih duduk pegang lagi dengan sifat lama dia. Kita masih duduk pegang lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lama dia. Padahal dia dah bertaubat dah. Tapi kita duduk ingat lagi dia, ni taubat nipu. Siapa kita nak kata dia tipu? Imam Syafi'i kata apa? Kita bukan tahu dia tipu tak tipu, asalkan dia taubat, mana itu benarlah dia bertaubat kepada Allah. Jadi kita ni pula yang rampik ni, kita pula jadi malaikat. Malaikat pun tak tahu hati manusia. Jadi bila mana orang bertaubat kepada Allah dan nampak taubatnya itu, dan dia minta ampun dan kembali kepada Allah, maka kita kena raikan. Dan kita kena sayang pada dia. Kita kena cinta pada dia. Bukan kata dia ni tak boleh percaya, ni tak betul, kata tipu. Tak boleh, siapa kita. Kalau orang bercakap macam itu, orang lain dah bertaubat, dia duk kata lagi pada orang yang telah bertaubat, mana dia tidak ada sifat kasih sayang, mana dialah manusia paling jahat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kena hati-hati. Kita tak ada hak walaupun seinci, walaupun sepatah satu huruf, tak ada hak, setengah huruf pun tak ada hak untuk nak menyatakan orang itu macam ini, orang ini macam ini. Tak boleh. Tak ada langsung. Dia tak ada langsung. Tak ada hak apa-apa kita. Melainkan apa yang Allah telah tetapkan kepada ketaatan kepadanya. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil muslimi ala akhi sittun fisali wajibatun an taraka minha wahidatun faqad taraka haqqan wajiban. Ini yang Nabi sebut. Tinggal terus kewajipan. Hak-hak mereka ni kalau tinggal satu ni daripada 6 tadi. Iza da'ahu an yujibah wa iza marida an ya'udah wa iza mata an yahdurahu wa iza laqiyahu an yusallim alaihi wa iza ihtansahum an yansahu wa iza atisa an yushammitah.
Kewajipan seorang Muslim terhadap saudara sesama Muslim ada 6. Kita ni, umat Islam ada 6 benda yang kita wajib buat kepada saudara kita yang Islam. Yang kita kena ingat. Jangan tinggal satu. Kata Nabi, siapa meninggalkan satu berarti meninggalkan satu kewajipan. Tinggal satu mana kita dah tinggal satu kewajipan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kena ingat. Yang pertama, jika dijemput harus datang. Maksudnya apa? Orang jemput kita pergi kenduri, pergi tahlil, pergi jamuan syukur, jamuan hari jadi, wali watang urus, kenduri kahwin. Orang jemput. Jemput macam mana? Tak kira dia jemput dengan apa. Dia main sebut dengan mulut ke? Dia main hantar kad kahwin ke? Jemputan dengan surat ke? Jemputan dengan WhatsApp ke? Jemputan dengan FB ke? Jemputan dengan telefon ke? Apa saja jemputan guna merpati ke? Ataupun wakil pada orang lain mai jemput kita. Ni aku nak jemput, ni ada aku wakil dengan dia ni, sekian-sekian wakil nak jemput mai rumah. Esok dia buat kenduri tahlil. Sebab cucu dia nak ni cukup. Tu. Malih sekok kambing. Mai. Ada. Bila orang jemput wajib kita datang. Pengharapan namanya. Harap. Bila orang berharap kita hadir, maka wajib kita hadir. Wajib kita hadir. Melainkan uzur. Apa maksud uzur? Ada halangan-halangan syar'i. Seperti kita sakit yang tidak mampu. Beritahu. Seperti kita dah nak pergi dah, tiba-tiba kereta rosak. Itu. Ataupun kita nak pergi dah, tiba-tiba ada kematian. Kita nak pergi dah, mungkin tiba musibah. Apa sajalah yang menghalang, yang membuatkan kita memang tak boleh nak pergi. Kita nak pergi dah. Itu. Itu mana dimaafkan. Tapi kalau kita duduk saja kat rumah, malas aku rasa sakit perut lah. Dah sakit perut biasa saja. Dia tak pergi. Tak boleh. Haram hukum dia. Bila ingat, orang panggil kita pergi kenduri, orang panggil kita mai rumah, jumpa kat masjid, tepi jalan, dalam kedai ke kat mana pasar raya, dia kata, ni aku nak jemput hang kenduri anak aku yang sulung ni, mai. Jadi wajib kita apa? Pergi. Dia harap kita mai. Dia tak cakap apa harap pun. Bila dia jemput tu, dikira dalam Islam harap lah tu. Pengharapan. Harapan orang wajib kita tunaikan. Ingat tu sampai mati. Jangan buat sesaja. Jadi kita kena ingat benda tu. Bila orang dah panggil kita pergi. Itu maknanya apa saja yang orang panggil kita, apa jua kenduri. Yang tidak, lain dia panggil kita. Ni aku dah mai rumah, aku buat majlis dandut. Tu tak payah pergi. Tak payah pergi nak majlis dandut. Itu benda yang mungkar. Dia benda yang harus. Benda-benda yang harus dia panggil pergi. Aku nak pergi Mekah ni, mai rumah. Kena pergi. Kena pergi. Tak kira siapa yang panggil pun. Walaupun musuh kita. Musuh kita ni panggil mai rumah. Bukan nak naya kita. Memang dia panggil sungguh. Musuh dah. Mungkin gaduh ada benda yang salah faham. Tapi dia panggil mai rumah kata. Yang kita duduk gaduh tu kita lupa mai rumah kata. Meriah pergi ramai sikit. Aku buat ni 10 ekor lembu aku tumbang ni. Itu. Anak aku nak kahwin. Tu. Jadi kena pergi. Kena pergi. Ini wajib kita pergi. Jangan kita kata, tak apa. Ni orang muda rajin. Zaman sekarang ni buat tak peduli ya benda ni. Orang panggil, dia buat tak tahu je. Kena pergi. Dia tahlil ke, dia apa, kena pergi. Ni aku buat tahlil sikit. Bukan kata nak makan saja, kena pergi. Jadi, jika dijemput harus datang. Kena buat tahlil sikit untuk arwah ayah aku ni. Meninggal dah 2 tahun dah. Mai. Kena pergi. Ada makan apa? Saya tanya. Tak ada makan, tak ada makan. Itu cerita lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jika sakit harus dikunjungi. Di besok. Kunjung. Datang. Orang sakit kita pergi ziarah. Ada ziarah kena tahu. Bukan pergi terjah masuk saja. Ziarahnya pukul berapa? Ni tengah malam buta pergi ziarah tak jadi ya. Tengah-tengah hari orang nak rehat tak boleh ya. Pagi-pagi buta sangat. Lepas subuh dengan sangat orang duk sebut siap-siap pun semua. Pergilah kadang-kadang lepas tu nak waktu duha tadi tu kita pergi, petang kita pergi, kadang malam tu lepas maghrib telefon dulu, sekarang ada telefon bagi tahu aku nak mai boleh ke tak. Itu ziarah. Kita pergi ziarah. Kalau kita orang sakit tu suka dengan kita, lama sikit kita ziarah. Sunat kita ziarah dia lama sebab dia suka dengan kita. Tapi kalau orang yang kita pergi tu dia tak suka kita, cuma dia sakit. Jadi dia tak berapa nak suka sangat. Tak suka apa sebab dia sakit, tak berapa nak cakap banyak sangat. Sebab dia tak rapat dengan kita. Jangan ziarah lama-lama, pergi sekejap je. Pergi duduk 5 minit, bagi salam, tengok doakan dia, lepas tu bagi kata semangat, dah keluar. Jangan sudut lama-lama, sekejap saja. Tapi kalau tengok ramai sangat orang sampai dia pun penat tu
Kita pergi ziarah tengok, bukan nak suruh cakap, pergi tengok cukup jumpa dia punya dia kerabat dia cukup. Ni ziarah orang yang sakit. Tapi kalau dia suka, dia tengok kita, dia lebih semangat, dia nak bangun, kita duduk lama, tu tak apa. Ziarah orang sakit ni jangan lama-lama. Ni pi hospital ziarah orang lama, tak payahlah lama-lama. Tak pergi jumpa dia pun tak apa. Kalau kita ramai sangat, sebab orang duduk hospital ni, dia lama-lama dia jadi letih. Ada orang dia suka, ada orang tak suka. Tengok keadaan. Kalau waris dia kata apa, lama dah sangat ni orang ramai tengok, kita pun tak payahlah. Mana kin salam sudah. Kena cerdik. Kenapa? Pandai. Ni kena bijak. Bukan kita ni ngaji ikut orang kata benda, tak. Kena bijak. Kena faham apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Dia orang yang sakit, kita kunjung dia. Tak kiralah kita kenal tak kenal. Kita orang jiran kita tak kenal sangat, tapi bila ziarah tak apa. Tapi jangan pula duduk seorang kampung sana, tak tahu siapa, lalu-lalu kata ada orang sakit, dia pergi ziarah kan. Itu taklah diwajibkan. Boleh ziarah tapi tak wajib lah. Ni yang kata ziarah ni orang yang kita kenal, yang kita tahu, orang jemput ke apa. Ni duduk negeri lain. Aku dengar ada orang sakit masuk berita nak pergi ziarah, bukan lagu tu. Tu payah asal dengar orang sakit pergi duduk kat mana nu jauh, tidaklah begitu. Jadi maknanya yang patutnya adalah kaum kerabat kita yang pertama ziarah. Tu kita punya jiran-jiran yang rapat, kawan-kawan yang rapat. Yang tiga, kita punya jiran-jiran yang kita kenal, yang kita tak ataupun kita tak kenal tapi tahu, dan dia pun tahu kita pun tahu dia. Itu tepi ziarah. Itu masuk ziarah. Bukan mana orang kita tak kenal langsung ni tiba-tiba dengar ada lalu tengok dekat Facebook ada orang sakit, kita pergi. Tak, lagu tu bukan kewajipan. Tapi nak pergi sebagai untuk bantuan boleh. Sebab orang sakit ni tengok orang tak kenal dia lagi sakit lagi. Penat dia tengok siapa dan dia nak fikir pula. Jadi kita nak bagi dia semangat, dia langsung hilang semangat. Ni siapa pula ni kan. Yang ketiga, jika mati harus dihantar jenazahnya, kita hadir. Ada orang mati kat kampung kita, yang dekat dengan kita, kawasan kita, masyarakat dah, kampung kita tadi tu, dia mati, kita pergi hantar dia pergi kubur, hantar. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah SWT. Ramai pergi semayang. Bila orang mati, kita pergi semayang ramai-ramai. Hantar dia. Dengan bising pula, hantar ramai bising, tak diam-diam cukup. Jangan duduk cakap, duduk baca Quran kuat-kuat, tak boleh. Semuanya makruh. Kalau ganggu hingga menyusahkan orang, dia haram. Jadi mana hantar ni diam saja, nak zikir pelan-pelan dalam hati. Itu. Maknanya nak baca Quran pun dalam hati. So duduk sibuk, duduk baca Quran, waktu kita duduk usung jenazah sampai kat kubur, tak perlu. Itu benda tu dilarang. Benda yang tak kena pada tempat dia. Orang ni hantar jenazah nak baca Quran lah, tak payah. So duduk sibuk benda tu. Ni kita nak hantar jenazah. Ada tempat-tempat yang perlu, ada tempat yang tidak perlu. Jadi orang mati, kita pergi hantar dia. Kita pergi iringi dia. Dan seterusnya. Dan jika bertemu harus diberi salam. Jumpa orang bagi salam. Di dalam Riyadhus Shalihin kata Imam Nawawi dalam hadis Nabi SAW dalam bab salam. Dan dalam jilid yang kedua kita boleh lihat di sana tu. Jadi kalau jumpa orang sebelah sana, duduk batu sebelah sini, pusing jumpa batu sebelah sana. Batu yang sama, mana dia pusing 360 darjah. Jumpa pula. Sini bagi salam dah. Tak, jumpa lah pula, bagi salam lagi. Itu, bagi salam. Tak ada masalah. Jadi kita bagi salam. Itu hak sama Muslim. Bagi salam. Tambah jumpa orang-orang yang besar-besar, orang-orang yang kita hormat lagi bagi salam. Kawan-kawan kena bagi salam. Bagi salam. Semua bagi salam lah. Itu. Tapi bukan juga jumpa sebelah. Assalamualaikum panjang. Tak. Puas orang nak jawab salam tu. Ini maknanya tadi jumpa dah kat kedai. Lepas tu mai pula tadi kita jumpa pula dekat kandang lembu kan. Bagi balik assalamualaikum. Itulah keadaan dia. Dia jangan rajin bagi salam. Dan jika minta nasihat harus dinasihati. Kalau orang mai jumpa kita, tuan tolong nasihat, kita kena bagi nasihat. Itu hak dia. Dia datang jumpa kita tu, tolong nasihat aku kejap. Ada apa-apa nasihat, tolong bagi nasihat 1, 2. Bagi ya. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Itu nasihat. Kadang-kadang itu. Jadi kita kena bagi nasihat kepada orang yang minta nasihat kepada kita. Nasihat yang baik lah, bukan nasihat yang tidak baik. Yang terakhir, yang keenam, dan jika bersin harus didoakan. Bila orang bersin, mana kita doakan dengan kalimah yarhamkallah. Kita doakan padanya agar dia selamat, dia bersih, dia diberikan kesihatan yang baik. Itu sabda Nabi SAW,
ma min nabiyillahi wa qad ra'a. Qalu ya Rasulullah wa anta qad ra'aita? Qala na'am fa ana qad ra'aitu. Tiada seorang pun dari nabi-nabi melainkan ia pernah menggembala kambing. Gembala. Jadi gembalakan kambing. Ra'ait. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga telah membela kambing, mengembala kambing? Jawab, ya, dan saya juga telah mengembala kambing. Nabi semuanya gembala kambing. Jadi sunnah yang besar di sisi Rasulullah SAW dan para nabi yang lain. Gembala kambing, jaga kambing, kerana kambing ni banyak benda yang perlu kita belajar dengan dia. Haiwan lain pun sama jugalah. Masuk kambing ni, kambing adalah yang khusus kita menggembala, dan haiwan-haiwan lain pun sama juga. Ada dia punya manfaat yang Allah berikan dengan gembala, dengan jaga, dengan kita bela dia tadi itu. Abu Lais berkata, hikmahnya bahawa Allah akan menguji para Nabi alaihissalam menggembala kambing. Hikmah Allah suruh para Nabi gembala kambing ada banyak benda. Nak uji. Nak beri uji kesabaran, ketahanan. Itu kerenah-kerenah yang ada pada kambing tadi itu. Dan kesayangan dan kasih sayang pada kambing tadi itu, dan kemahiran, nak ada kemahiran yang khusus nak bela kambing ni, kena tahu sehingga kelak ia bila menghadapi manusia tidak terkejut dengan hairan dari apa-apa yang bakal dirasainya. Maknanya perangai manusia ni kalau yang tak elok ni lebih kurang kambing. Lebih kurang kambing payah, yang bela kambing payah. Buka pi rumah orang, makan daun orang duk lebuh dalam pasu elok-elok, dia pergi kunyah pokok bunga tadi berkembang elok pukul 10 pagi, dia pergi hancur. Tuan dia ingat nak pergi tengok, hilang terus dah. Orang kambing, manusia lagu tu. Yang mana orang larang tu, hak tu dia nak pergi buat. Jenis mangkuk ayun. Mangkuk ayun ni sama macam kambing. Tu Allah uji, suruh para Nabi ni duk bela kambing. Sifat kambing tu dah macam orang. Sifat perangai dia tu, orang larang dia pergi lagi. Malah mandi. Sama orang dengan orang. Malah buat benda kebersihan. Dia mungkin rajin mandi tapi kebersihan. Bersih dah. Bersih mana? Bersih pada pakaian tapi tidak bersih kepada ketaatan. Ni kambing. Sebab tu bila Nabi ini diutuskan, diangkat jadi Nabi, dia tengok dengan masyarakat manusia ni, dia tak jadi terkejut. Sebab dia dah biasa dah dengan kambing tadi tu. Kena sabar dengan kambing, perangai kambing. Ada jenis-jenis orang buat perang dia pergi loncat. Ini jenis kambing, jenis perangai. Itu hikmahnya. Nak kasih sayang pada kambing, dan kemahiran khusus dengan nak jaga kambing. Saya tak terkejut bila duduk dengan hadapan dengan manusia yang ramai. Ini siapa yang perangai tak apa nak elok macam kambing. Itu. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan, kenapakah maka engkau mengangkat aku menjadi pilihanmu? Nabi Musa tanya, ya Allah, kenapa jadikan aku Nabi? Kenapa jadikan aku Rasul? Kenapa kau angkat aku? Sebab Nabi Allah Musa boleh bercakap dengan Allah secara langsung. Itu kalamullah. Jawab Allah subhanahu wa ta'ala, kerana kesayanganmu kepada makhlukku. Itu. Kerana Nabi Musa alaihissalam ni sayang kepada makhluk. Dia diangkat menjadi Nabi antaranya. Iaitu ketika engkau mengembala kambing, Nabi Syuaib, itu pak mentua dia yang berkahwin. Dia ada 2 anak perempuan tadi tu kan, dia duk angkat air. Nabi Musa ni pergi lari daripada Firaun, jumpa tengok perempuan duk angkat air, dia bantu tolong angkat air. Itu rupanya anak Nabi Syuaib dan kahwin dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam. Maka lari satu kambing dan kau kejar sampai lelah. Kambing Nabi Syuaib ni dia lari seekor. Lalu Nabi Musa dia kejarlah dengan Nabi Syuaib ni. Dia kejar pada kambing tadi tu sampai letih. Kambing perangai tu, orang nak suruh buat baik, letih kita sampaikan dakwah, tak faham-faham juga. Letih duk ngaji sampai 2-3 tahun, tak faham-faham juga. Letih, memang letih, sungguh letih. Bukan letih berlari ni, letih lagi pada tu. Dan ketika telah berpegang, lalu engkau dakap kami itu dan berkata, bila dapat ya kami itu, Nabi Musa terus peluk kambing tu. Suruh pergi lari lah, peluk. Dan kata, hai miskin engkau telah melelahkan aku dan dirimu sendiri. Maka kerana kesayanganmu kepada makhlukku, aku pilih engkau dan aku angkat sebagai Nabi dan Rasul. Ini maknanya sebelum tu tak diangkat lagi. Jadi mana Nabi ketika duduk dengan Nabi Syuaib, maka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum tu dah diangkatkan menjadi Nabi dan Rasul. Ini kena lihat balik sejarah, mana yang tepat. Jadi kita tidak ada sejarah bagi bila waktu Nabi Musa
diangkat menjadi rasul dan nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Sebagai ulama kata ada yang semuanya rata-rata umur 40 tahun. Wallahu a'lam. Ini kisah Nabi Musa yang kasih kepada haiwan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man satara akhahu muslima fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man nafasa an akhihi qurbatan nafasallahu anhu qurbatahu yaumal qiyamah. Wallahu fi aini abdi madama abdu fil auni akhihi muslim." Siapa yang menutupi aurat kemaluan dan aib sama muslim, mana dia jaga aib sama muslim dia tutup, pada tak cerita maruah, menjatuhkan maruah sesama kawan dia muslim, kan? Maka Allah akan menutup auratnya, aibnya di dunia dan akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita buka aib orang, takut Allah buka aib kita. Itu tutup. Walaupun kita tahu nak cerita tak payah duduk diam-diam sudah. Lantak pergi kat dia lah. Terus duduk cerita aib orang. Terus duduk cerita keburukan orang. Terus duduk cerita benda-benda yang menjelekkan seseorang, tak payah. Jaga kita punya hal, jaga kita punya urusan. Itu jangan duduk sebut cerita. Kalau kita nak cerita, cerita pada tuan dia sendiri. Ni tak apa nak elok, tak bagus ni, aku nasihat ni, suruh ni buat macam ni. Lagu tu. So duduk cerita ke orang. Diam. Bila kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Itu. Dan siapa yang melapang kesukaran saudaranya, maka Allah akan meringankan kesukaran pada hari kiamat. Kita mudahkan kerja orang. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita lapangkan urusan dia, kita tak susahkan dia. Apa jua tempat, keadaan, waktu kita melapangkan hal urusan manusia, maka Allah akan memudahkan kita. Kita ni pelik suka menyusahkan orang. Patutnya kita memudahkan orang. Jadi Allah akan mudahkan kita di akhirat esok. Bila ke akhirat esok baru kita tahu. Kalau Allah susahkan kita nanti apa tak dapat. Dan Allah tetap akan bantu kepada hamba selama mana hamba itu membantu pada saudara selama muslim. Kalau kita bantu sama muslim kita yang lain, maka Allah akan bantu kita. Itu. Maknanya timbal balik Allah berikan kepada kita. Bantu orang, Allah akan bantu kita. Bantu benda yang baik lah, bukan bantu benda yang tak baik. Itu. Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsi minal khair." Ini hadis yang selalu duk sebut. Kata satu, kata dua, apa duk ngaji sekolah agama. Demi Allah yang berjiwa Muhammad di tangannya, tiada beriman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia sayang kepada saudaranya sendiri, li akhi muslim ma yuhibbu, kepada saudara muslimnya seperti mana yuhibbu li nafsi, seperti dia sayang pada diri dia sendiri, minal khair, untuk daripada kebaikan. Jadi maknanya kita kena sayang orang lain sama macam kita sayang diri kita dalam kebaikan. Kita suka benda ni, jadi kita kena bagi orang lain pun suka agak benda tu. Kita tak suka benda ni, jadi orang lain pun sama orang tak suka. Kena sayang pada dia. Jangan kita buat, kena fikir diri kita saja. Tak boleh. Kita kena fikir hal orang lain. Sayang kita pada orang lain tu sama macam kita sayang diri kita. Itu nisbah dia. Maknanya nisbahnya 1-1. 10-10. Kita sayang diri kita 10. Kita kena sayang orang Islam yang lain pun 10. Kita sayang kita 100. Kita kena sayang orang lain pun 100. Itu. Kalau kita berasa kita tak boleh nak berlapak, jadi orang lain pun tak boleh nak berlapak. Kena pergi bantu dia. Kena pergi tolong dia. Kena usaha bantu. Itu mana nisbahnya 1-1. Sama. Kena tolong sama satu sama lain. Itu dikatakan beriman. Kalau tidak, la yu'minu ahadukum, tidak jadikan dikata beriman, sehinggalah dia buat benda yang kita sebut tadi itu. Asy-Sya'bi dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha ta'ala la yarhamu min la yarham, wa la yaghfiru liman la yaghfir, wa la yatubu ala man la yatub." Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa belas kasih. Allah takkan kasihan kepada orang yang tidak ada belas kasihan. Dan tidak mengampuni bagi orang yang tidak memaafkan. Allah takkan ampun seseorang tu kalau dia tak maafkan orang lain. Kita nak harapkan keampunan Allah. Kita nak harapkan orang boleh halal dan maafkan kita. Tapi kita ni tak pernah nak halalkan dan tak pernah maafkan orang. Lagu mana? Tak ada timbal balik. Sebab tu kita kena maafkan orang dan halalkan hutang-hutang orang dengan kita. Kalau dia tak mampu, kalau dia tu susah,
Ataupun kita mudahkan bayar separuh ke apa. Tak boleh tu harta saya. Harta dunia saja. Allah nak uji kita dengan harta. Allah bagi kita harta yang banyak, orang datang nak pinjam, Allah uji kita. Nak tengok, hang bagi pinjam tak? Okey, hang bagi pinjam, bagus dah. Ujian kedua pula, nak tengok hang minta macam mana. Ya, hutang kita wajib pergi minta, betul. Tapi kita tengok pula, kalau orang tu memang betul-betul susah, bukan dia tak mau bayar. Kalau orang tu betul-betul memerlukan, bukan dia kata tak ada duit. Bukan dia ada duit, mana memang sungguh-sungguh kita nak halal ke tidak. Padahal kita masih ada banyak lagi duit yang lain. Kita masih ada lagi kemampuan yang lain. Cuma kita nak ada hutang. Kita duk pegang, wajib minta. Memang wajib minta, tapi pada-pada tengok. Dia susah, dia payah, anak bini dia, keluarga dia pun terdesak. Di kita duk juga menyusahkan dia. Duk juga, memang hutang tu wajib bayar. Tapi kita ni tak ada duduk dalam sifat kasih sayang. Jadi kita kena halalkan lah. Halal, ya Allah, dia tak mampu aku halal, tak ada masalah. Aku maafkanlah dosa dia, tak ada masalah. Oh, dosa dia tak boleh maafkan, besar mana? Dosa kita dengan Allah ni lagi besar daripada dosa orang dengan kita. Kita ni banyak dosa lagi dengan Allah SWT. Allah maafkan kita. Ni orang dosa kita apa sangat? Apa sangat lah. Kan? Apalah sangat yang Allah nak bagi. Kan? Kerana kemaafan itu lebih besar dari segala-galanya. Jadi Allah akan berikan. Kita maafkan orang, Allah akan berikan lembut hati hidayah pada orang untuk maafkan kita. Kalau tidak, wa na'udzubillah min zalik. Dan tidak menjadi bagi orang yang tidak memaafkan dan tidak menerima taubatnya, orang yang tidak menerima taubat saudara kepadanya. Maksudnya orang minta maaf dengan kita, kita tak maafkan. Allah nak terima taubat kita lagu mana? Kita kena ingat, jangan berasa orang je buat dosa dengan kita. Kita buat dosa dengan orang silap bulan lagi banyak pada orang tu. Kita dengar dia berasa kita ni raja sangat atas muka bumi ni. Orang kata tongkat langit sangat. Jangan dia disombong sangat. Orang datang, dia buat dosa, memang dosa dia teruk. Banyak dosa dia buat macam gini. Kita maafkan, apa masalah? Tak boleh saya tak boleh kenang, pautlah hati. Pautlah hati tu kalau letak buat apa? Buanglah. Dia bukan paut macam paut dalam kat tangan ni. Paut kat tangan sekarang pun ada ubat dah. Bubuh hilang paut tu. Paut tangan ni hilang, boleh bubuh, ubat hilang. Pautlah hati boleh hilang tak? Lagi boleh hilang. Hilang lagu mana? Hilang dengan zikir di sisi Allah. Ingat Allah, bukan zikir subhanallah tu. Maknanya kita menjadi manusia yang ingat apa pesan Nabi, apa pesan Allah. Antaranya tu zikir. Itu. Jadi kita jangan duk berasa sombong sangat diri. Kita ingat kita dah hebat dah, aku tak maafkan dia. Ingat, silap bulan 10 orang tak maafkan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Seorang sahabat berkata, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu man fi ard, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Kasihanilah orang yang di bumi, nescaya kamu dikasihani oleh orang yang di langit. Ini orang-orang yang mengasihani akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Maksud Ar-Rahman apa? Allah sayang khas untuk dunia ni. Jadi Allah bagikan pada kita. Yang tidak, yang bersifat sementara Ar-Rahman ini. Dan Allah berikan, kalau mereka itu orang-orang yang beriman, maka akan mendapat Ar-Rahim. Itu. Dan kita orang Islam ada dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dapat dua. Kalau orang kafir, hanya dapat orang Ar-Rahman saja. Itu panjanglah dengan pembahasan. Dia orang yang dia Ar-Rahimun yarhamuhum. Allah akan sayang pada dia. Kasihanilah orang yang di bumi, supaya kamu akan dikasihani oleh orang di langit. Kita sayang semua makhluk manusia ataupun apa saja yang ada atas muka bumi ini, maka penduduk-penduduk langit akan sayang kepada kita. Itu Nabi, Rasul, malaikat semua akan sayang pada kita. Sabda Nabi SAW, man la yarhamna la yarhamhullah. Siapa yang tidak belas sayang kepada sama manusia, Allah tidak memberi rahmat kepadanya. Orang yang tak sayang pada sama Muslim, tak kira lah dia Islam tak Islam, kita tak sayang pada dia, maka Allah tidak akan sayang pada kita. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi nak tak nak, baik hook or baik crook, kena sayang. Qatadah berkata, akhirnya di dalam Injil ada tertulis, ya banu Adam, kama tarhamu fakadzalika turham, wa kaifa tarju an yarhamakallahu wa anta tarhamu ibadah. Hai anak Adam, sebagaimana engkau sayang, semikian pula engkau disayang. Bagaimana kita sayang, macam itulah kita akan dapat sayang. What you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu dapat balik.
Kalau kita sayang sikit-sikit dah dapat. Sayang banyak-banyak dah dapat. Itu. Ini kata para salah seorang sahabat Nabi SAW dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil. Hai anak Adam, sebagaimana engkau sayang, demikian pula engkau disayang. Maka bagaimana pula mengharap disayangi oleh Allah padahal engkau tidak sayang kepada hamba Allah. Kita nak dapat kasih sayang Allah, tapi dengan hamba Allah kita tak sayang. Macam mana kita dapat kasih sayang Allah? Ini kena hati-hati. Jadi manusia yang bersifat kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah, terutamanya orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Itu kita kena islah, kita kena dakwah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri. Jazakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal barakah wa sallallahu ala jimadil wa faqihna fi dawlin bitawi. Bijana mungkin salatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Kewajipan yang 2 dan 3. Zaman sekarang tu mereka perlu ada kementerian video didoakan doa. Kita tak mampu pergi, makna yang mudah ni ziarah orang sakit, ziarah orang mati ni bukan maknanya yang jauh-jauh yang kita tak mampu, makna yang kita mampu. Jiran sebelah sakit, jiran sebelah meninggal. Kawan kita duduk hospital tak jauh mana pun, 30 km dekat, api ziarah. Kalau kita tak ada uzur, tak ada urusan. Tapi kalau orang post dalam tu, duduk mana? Kita duduk Negeri Sembilan, duduk kat Perak tu. Telefon dia. Masuk ziarah ni boleh telefon. Telefon tanya khabar. Waris dia lah. Dengan orang sakit tu. Bila orang sakit tu tengok, sihat dah, segak bugak dah, badan dia kebah dah, sakit dah. Telefon dia macam mana keadaan. Tapi selalunya kalau kita telefon dia, waris dia angkat. Sebab dia tak mampu. Telefon pergi lah. Boleh. Ataupun doakan dari jauh kesihatannya. Itu tak ada masalah. Wallahu a'lam.